guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Masih lagi ya suasana ataupun situasi yang berlaku di dalam Dewan Rakyat. Soalan panas dikemukakan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun soalan-soalan itu dijawab tenang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan seorang lagi, mantan Menteri Pendidikan daripada Parti Pembangkang, mencuba memberikan soalan yang cuba mengelirukan di sana, tetapi soalan itu mengena batang hidungnya sendiri, sahabat-sahabat semua. Ini adalah satu cubaan untuk memusingkan fakta berkaitan dengan subsidi yang kononnya kerajaan kurangkan subsidi kepada rakyat. Tapi sahabat semua, jawapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini jelas bahwa apa yang cuba diberikan dalam soalan itu sebenarnya adalah satu cubaan memusingkan fakta untuk mengelirukan rakyat. Jadi saya mau kita mendengar bersama jawaban daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk terus support Alright Nova Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti jawaban daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sila Putrajaya. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tambun. Kita tahu bahawa kejatuhan nilai ringgit memberi kesan kepada peningkatan kos harga komponen dan barangan, termasuk barangan makanan yang diimport dari luar negara. Ini bermakna dalam sektor perkilangan dan pembuatan, kos pengeluaran akan meningkat kerana kos import bahan mentah yang lebih tinggi. Dalam konteks kos sara hidup pula, kejatuhan ringgit menyebabkan kenaikan harga makanan dan barangan pengguna yang diimport atau yang mempunyai komponen import. Ini juga akan membebankan rakyat. Keadaan menjadi lebih sukar untuk rakyat apabila pada masa yang sama kerajaan mengambil pendekatan mengurangkan subsidi. Jadi gabungan kejatuhan ringgit, pengurangan subsidi serta situasi ekonomi semasa akan mencengkam kehidupan rakyat. Apakah tindakan kerajaan bagi memastikan rakyat tidak sengsara dengan kenaikan kos sara hidup? Itu satu soalan saya. Yang kedua tadi, Yang Amat Berhormat Tambun menyebut tentang OPR. Jadi soalan kedua saya, adakah kerajaan menjagakan bahawa kadar OPR akan meningkat lagi dalam jangka masa terdekat? Terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri. Saya setuju dengan saranan Putrajaya tentang kenyataan bahawa ada kesan daripada inflasi import, imported inflation. Kerana kita masih import barang makanan yang agak tinggi, termasuk yang feedlot. Dan ini menyebabkan kos mungkin meningkat. Tapi ini dipantau oleh kementerian yang berkenaan. Seperti mana kita lihat, masalah ayam dan telur tidak separah tahun lalu. Ini tahniah kepada pegawai di kementerian berkenaan. Cuma bila Yang Berhormat sebut tentang pengurangan subsidi, saya kurang faham di mana yang kurang. Yang kurangnya itu untuk orang kaya. Kita kurangkan subsidi elektrik tidak untuk rakyat, untuk orang yang maha kaya. Rumah-rumah besar yang kaya saja, yang atas 320. Jadi mengapa kita nak jadikan isu ini isu politik? Tidak dikurangkan bagi majoriti rakyat. 90% rakyat itu tidak terkesan kerana tidak dinaikkan kadar elektrik. Malah kadar elektrik untuk SME, untuk industri makanan tidak dinaikkan. Jadi kita nak jadi jago siapa ini? Kemudian macam subsidi haji, kita tak naikkan bagi rakyat. Yang dinaikkan itu untuk T20. Kamu dah kaya benar, takkan tabung haji nak subsidize untuk pergi ke Mekah? Dan ini memang ada juga rungutan, tapi saya tegas dalam hal itu. Kita mesti kurangkan subsidi, tidak bagi rakyat. Setakat ini saja yang kita kurangkan. Tak ada pengurangan subsidi lain. Yang disahibahkan sebagai kempen politik, kurang subsidi mana? Tak boleh pun, kurang subsidi untuk orang kaya pun tak boleh. Nak ambil 50-60 juta daripada Tan Sri Zahid Mokhtar pun tak boleh. Ini apa punya dasar begini? Saya terpaksa ambil daripada orang kaya supaya tidak bebankan orang miskin. Itu pun kadar yang agak minimal lah. Kalau kos, kalau haji itu kos. Tabung haji tidak dibenarkan mengambil untung. Cuma ambil kira kos haji. Soalan yang berikut, Yang Berhormat, tentang OPR seperti kita tahu daripada masa kerajaan dahulu,
Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, OPR ini diputuskan sepenuhnya oleh Bank Negara kerana itu undang-undang yang dibuat oleh Yang Berhormat dulu. Dan cuma setakat ini dalam Kerajaan Perpaduan baru sekali naik ketimbang tahun lalu di bawah pemerintahan Yang Berhormat 4 kali naik. Jadi setakat yang saya boleh gesa, Bank Negara harus teliti bukan saja isu monetary, keuangan, tetapi juga fiskal dan juga keyakinan keseluruhannya. Tapi seperti mana saya jawab awal tadi, kita harus juga terima kenyataan kenaikan OPR seperti yang berlaku di Singapura itu akan membantu mengurangkan, memperkukuh nilai mata wang. Datuk Seri. Terima kasih. Kuala Datuk Selangor. Seri, Terima kasih. Terima kasih. Datuk Seri tabung haji tadi ni. Terima kasih Tan Sri. Kawasan saya bila buat rayuan, Penang, kena Kuala 30,000. Selangor. Minta tolonglah. Terima kasih Tan Sri Speaker. Kesian kan B40 pula tu. Kuala Datuk Seri Yang Berhormat Tambun. Pendang. Saya nak minta Yang tu, nak yang tu pergi. sakit Pendang. keluar jumpa PM keluar. Sekarang B40 bila dapat rayuan Lebih kena bertamadun lah 30,000. Pendang. Pendang tak boleh Dia tak begini dapat. Pendang. Tapi bila rayuan dapat pula kena 30,000. B40 orang susah. Kalau saya banyak dia tolak. Tak apa. Aduh, Okey, baik, Tan Sri. Pendang. Kuala Selangor. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Menteri Kewangan, Perdana Menteri. Saya tidak perlu mengingatkan Perdana Menteri atau Menteri Kewangan tentang nilai mata wang mana-mana negara tidak hanya ditentukan pastinya oleh kadar pinjaman semalaman ataupun OPR. Nilai mata wang ditentukan antaranya, faktor besarnya adalah bagaimana permintaan terhadap nilai wang negara itu dalam ekspor importnya. Sekaligus menunjukkan bahawa ekonomi dan fundamentals sebuah negara itu adalah penting. Tan Sri Speaker, persoalan saya sejauh mana untuk kita perkukuhkan nilai mata wang kita dengan pastikan lebihan dagangan, our balance of trade, supaya benar-benar on the longer term kita tidak hanya bermain dengan OPR. Kerana kita perlukan stability. As they said, investors are the worst coward. They will only go to places they can return dengan izin. Pelabur adalah paling penakut. Mereka akan berlabur di mana mereka boleh membuat pulangan dengan untung mereka. Stability adalah penting. Juga persepsi tentang corruption dan bribery. Sejauh mana Menteri Kewangan dan Perdana Menteri bersedia untuk memperkukuhkan nilai wang kita dengan fundamental dan faktor-faktor seperti ini. Terima kasih Menteri Kewangan. Terima kasih Sila Menteri. Terima kasih. Kuala Selangor. Yang berlaku sekarang ialah keyakinan pelabur dari sudut pelaburan suku tahun pertama, pertumbuhan ekonomi itu meyakinkan. Soalnya ialah kedudukan nilai ringgit yang juga masih terikat dengan kekuatan dolar. Dalam sidang ASEAN baru-baru ini, keputusan yang sangat penting ke arah ASEAN atau Asian Monetary Fund ialah persetujuan ketua-ketua negara ASEAN untuk menggunakan nilai mata wang sendiri. Umpamanya kalau kita ekspor dan import dengan Indonesia, kita guna ringgit dan rupiah. Seperti mana yang telah dipersetujui oleh China, ekspor import Malaysia dengan China guna renminbi dan ringgit. Ini akan mengurangkan ketergantungan kepada dolar Amerika kerana keputusan Amerika dalam menentukan kadar faedah itu untuk domestic interest. Dia tidak fikirkan soal global. Walaupun dolar itu masih mata wang yang agak kukuh di antarabangsa. Jadi saya setuju pertama soal ketergantungan kepada dolar, keduanya fundamentals lain. Dan ini yang kita lakukan. Pertama, negara harus stabil, punya dasar jangka panjang. Keduanya, dasar fiskal itu responsible. Itu maknanya kita turunkan defisit. Tetapi kalau nak tunduk kepada tuntutan mereka, penurunan defisit mendadak, itu akan kesan pula kepada ekonomi domestik. Itu hal-hal yang kita akan lakukan. Balance of trade, Menteri. Baik, terima kasih. Saya jemput Itu dia sahabat-sahabat semua jawapan terkini ataupun jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ya berkaitan dengan soalan yang pertama tadi daripada kerajaan atau mantan kerajaan menteri di Perikatan Nasional ya Razzie Jidin. Ya soalan sebenarnya yang cuba untuk memusingkan fakta
untuk mengelirukan rakyat, kononnya kerajaan ya mengurangkan subsidi untuk rakyat. Tetapi semua itu sebenarnya tidak benar sahabat-sahabat semua. Sebab yang dikurangkan, yang dinaikkan subsidi itu adalah untuk T20 orang-orang kaya sahabat-sahabat semua. Bukannya subsidi-subsidi B40 dan juga rakyat marahin. Jadi jelas di sini mereka cuba memusingkan segala fakta untuk dipolitikkan, untuk dijadikan isu, untuk mereka berkempen dan sebagainya. Kononnya kerajaan tidak prihatin rakyat, kononnya kerajaan menekan rakyat. Tapi semua itu hanyalah mainan politik daripada politikus-politikus, daripada pihak pembangkang. Yang kita nampak jelas sahabat-sahabat semua, mereka ketandusan idea, mereka ketandusan ya perkara-perkara yang sepatutnya dijadikan ataupun dipersoalkan, melainkan apa yang mereka tahu hanya untuk memusingkan fakta. Kononnya seperti yang dikatakan tadi ya, kerajaan ya menolak ataupun menarik balik subsidi-subsidi. Tapi sepatutnya sebenarnya subsidi kepada rakyat itu tidak dikacau. Semuanya seperti biasa, melainkan subsidi kepada T20 orang-orang kaya, businessman, sahabat-sahabat semua yang dinaikkan. Jadi seperti yang Datuk Seri katakan, di mana subsidi itu dibuang, di mana subsidi itu ditolak. Itu dia soalannya. Jadi sahabat semua, sampai di sini saja. Terima kasih kerana bersama-sama dengan Alright Napper Channel. Sekiranya Anda mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan pandangan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti walaun-walautit ya apabila memberikan komen. Ya, geng sapu bersih, geng takut Anwar apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian. Inilah dia satu lagi cubaan untuk memusingkan fakta dan macam-macam lagi sahabat-sahabat semua. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di Selat Melaka. Alright, sampai di sini saja. Terima kasih sekali lagi. Dan yang belum memberikan sokongan kepada channel ini, jangan lupa terus support Alright Napper Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan juga share. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan apapun tangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napper Channel. Kita berjumpa lagi di dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye bye.